Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nasyirah binti Izamuddin dan saya akan mulakan pembincangan dengan menerangkan tentang pendahuluan. Seperti yang sudah maklum, Malaysia adalah negara yang berbilang kaum, yang mana kita bukan sahaja pada satu kaum tetapi kita ada pelbagai kaum. Jadi yang menjadi faktor utama dalam bila soal hidup dalam negara yang berbilang kaum adalah isu perkauman itu sendiri. Jadi sebenarnya isu perkauman sudah tidak asing lagi dekat negara kita dan sehingga sudah menjadi satu perkara yang biasa berlaku, bukan sahaja berlaku dekat masyarakat seperti kita, tetapi ia juga berlaku di peringkat yang tinggi itu di tahap pemerintahan itu sendiri. Jadi sebab itu kami mengkaji ini, sebab kami nak mengkaji lebih tentang apa itu kesepakatan politik dalam masyarakat berbilang kaum Indonesia ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Ada 3 objektif yang kami ingin capai. Yang pertama, kami ingin lakukan kajian ini dengan tujuan untuk kami ingin mengenal pasti akan mengkaji semula soalan atau sejarah pemerintahan yang berbilang kaum di Malaysia ini. Yang kedua, kami ingin kami nak tahu apa cabaran-cabaran yang dihadapi dalam nak mencapai kata sepakat dalam politik. Apa faktor yang membuatkan kita susah nak mencapai kata sepakat dalam bila soal politik dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Yang ketiga, kami ingin tahu apa kesan modernisasi politik yang berlaku sekarang dan apa kesan dia kepada masyarakat perpaduan kaum di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putri Ira Maisara Huzul Azmain. Di hari ini saya akan membentangkan kajian lepas pertama, iaitu bagaimana kegagalan menghayati sejarah mencetuskan isu-isu sensitif dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jika kita lihat dalam konteks mengikut kajian lepas, bagaimana setengah pihak yang menuntut UiTM untuk dijadikan suatu universiti bagi semua kaum. Jika kita lihat melalui perlembagaan persekutuan, kenapa UiTM ini dibuka untuk orang Melayu? Kerana untuk melindungi dan menjaga hak istimewa orang Melayu. Dan jika kita lihat juga, pada ini telah pun kita tahu bahawa Melayu merupakan bangsa yang telah bersama dengan semua pihak untuk mencapai kemerdekaan. Jadi pentingnya menghayati sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Ahmad Hamzah dan pada hari ini saya akan membincangkan atau memberitahu tentang cabaran integrasi perpaduan kaum dari aspek politik, iaitu untuk kajian lepas. Dan dia ada 3 cabaran, iaitu pertama perebutan kuasa di antara ahli politik itu sendiri, yang kedua perbezaan pahaman politik di kalangan rakyat Malaysia ataupun berbilang bangsa, yang kedua pengaruh globalisasi. So pada hari ini saya akan menumpukan terhadap perebutan kuasa yang adalah salah satu cabaran yang paling besar di dalam Malaysia ini, kerana ahli politik itu sendiri seharusnya tidak berlaku perebutan kuasa, kerana perebutan kuasa itu akan tidak mengeratkan silaturahim kita antara kaum dan akan lebih berpecah lagi. Jika ahli politik itu sendiri berpecah, bagaimana kita akan mendapat perpaduan kaum betul? Dan untuk menggapainya, cabarannya adalah ahli politik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atrah Khalisha binti Nur Adinan. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu pemerintahan politik Islam di Malaysia dan juga perbincangan tentang pemerintahan Islam sebagai penyelesaian politik di dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini mempunyai tugas dan tanggungjawabnya tersendiri, tidak kiralah sama ada di rumah, tempat kerja ataupun untuk masyarakat. Begitu juga dengan ahli politik.
kita telah melantik mereka supaya dapat mengendalikan Malaysia sebagai satu negara yang aman. Namun terdapat juga beberapa isu seperti rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Isu rasuah ini bukanlah perkara baru yang berlaku di Malaysia, kerana sejak zaman Tunku Abdul Rahman telah banyak ahli politik yang turut terjerumus dalam masalah ini. Perkara ini amat mengkhawatirkan kerana mereka sepatutnya menunjukkan sikap yang baik kepada masyarakat. Mungkin kerana jika ahli politik sendiri mengambil rasuah, masyarakat di luar sana mungkin macam, oh, ahli politik boleh ambil rasuah, kenapa mereka tak boleh ambil rasuah? So perkara ini akan berlanjutan. Itu adalah masalah yang tidak boleh dibendung sampai sekarang. Perkara ini sebenarnya boleh dihentikan dengan menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Perkara ini terjadi kerana mereka lupa akan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu ke jalan yang tidak benar, kecuali ke jalan perdagangan yang diredai oleh sesamamu. Kajian lepas yang keempat adalah kesan polarisasi politik ke atas pelbagai kaum di Malaysia. Okey, kesannya ada dua, positif dan negatif. Untuk positif, seperti yang kita sedia maklum, ahli politik sekarang telah menggunakan medium social media. Itu adalah kesan polarisasi yang paling terbesar. Sebelum ini mereka lebih gemar untuk bersuara muka, tetapi akibat oleh COVID-19, mereka lebih memilih untuk memberitahu ideologi mereka di social media. Sebagai contoh, Syed Saddiq telah membuat IG live dan ada juga event-event ataupun program yang dibuat untuk mengukuhkan perpaduan kaum itu sendiri. Untuk kesan negatifnya adalah menurut Speaker Dewan Rakyat Dato' Azhar, ahli politik itu sendiri tidak bersedia sebenarnya untuk memasuki dunia social media kerana ada setengah daripada mereka menggunakan kata-kata yang kesat. Oleh itu, Dato' Azhar berasa ahli politik itu sendiri tidak bersedia untuk menggunakan social media. Iaitu UMNO, MIC dan MCE. Pada awalnya, ketiga-tiga parti ini ditubuhkan untuk menjaga hak kaum masing-masing. Namun, selepas mereka membuat rundingan antara ketiga-tiga pihak, mereka menolak kepentingan masing-masing dan bersatu untuk mencapai kemerdekaan, iaitu melalui rundingan bersama British. Dan pentingnya sejarah ini kalau kita dapat mengetahui bagaimana susun garis politik itu yang dasarnya dipelopori oleh masyarakat yang beragam kaum, namun kita masih mendapat hasilnya sehingga sekarang. Jadi penting, walau bagaimanapun pentingnya merujuk kembali semula kepada perlembagaan persekutuan agar isu-isu dalam Malaysia yang telah berlaku dapat kita renungi dan mengimbas kembali bagaimana Untuk perbincangan objektif yang kedua adalah cabaran persepakatan politik di kalangan masyarakat berbagai kaum. Okey, cabaran ini telah berlaku semenjak daripada untuk mencapai kemerdekaan lagi, untuk menyatukan semua kaum yang dihadapi oleh Tunku Abdul Rahman. Tetapi pada masa kini cabaran itu lebih besar lagi, dan pada kajian kami telah mendapati bahawa sebenarnya cabaran ini boleh diatasi, tetapi sikap ahli politik itu sendiri perlu ada dan tanam pada diri sendiri untuk menyatukan semua kaum. Jadi rakyat Malaysia juga perlu untuk bersatu padu dan menyertai ahli politik untuk menyatukan semula perpaduan kaum, kerana sebenarnya perpaduan kaum di Malaysia ini di tahap amat memuaskan sahaja. Oleh itu, untuk mencapai perpaduan kaum yang lebih utuh, kita harus bekerjasama. Agama Islam bukanlah agama yang asing didengari oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia, termasuklah China dan India. Hal ini kerana seperti yang umum tahu, agama Islam merupakan agama rasmi kepada negara Malaysia. Agama Islam diangkat sebagai agama rasmi yang bertakbir di negara Malaysia kerana terlampau banyak sejarah-sejarah Islam yang mengatakan Islam boleh mampu menjadikan sesebuah negara itu menjadi aman dan damai, tidak kira walaupun mereka mempunyai berlainan agama bangsa. Ianya boleh dijadikan contoh daripada kisah Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada kaum Muhajir dan Ansar, kerana baginda
berjaya mempersaudarakan dua bangsa tersebut dengan tanpa berlakunya pertubuhan darah. Hal ini berlaku kerana mereka sendiri tertarik dengan Islam dengan dakwah-dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Seterusnya ialah perbincangan yang terakhir, iaitu bagaimana sistem modernisasi membawa perubahan politik dalam masyarakat Jika kita lihat dalam konteks Malaysia sendiri, Malaysia merupakan negara yang sedikit telah menerapkan bagaimana pemerintahan UK dan US dan negara British itu di dalam Malaysia, seperti contohnya Parlimen. Namun jika kita lihat dalam waktu sekarang, bagaimana media sosial sendiri memainkan peranan untuk menjadikan platform yang alternatif bagi setengah pihak menyampaikan agenda ataupun motif mereka pada rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mazhar binti Zainal. Saya akan membentangkan tentang perbincangan daripada kajian yang telah kami lakukan. Bermulanya, terdapat banyak halangan dan cabaran yang kita sebagai rakyat Malaysia telah lalui. Begitu juga dengan dari pihak lain seperti ahli politik, untuk kita mencapai sepakat dan ikatan murni di antara masyarakat sekeliling kita, kerana kita sendiri ada pandangan dan pemandangan yang berbeza mengikut kepentingan masing-masing. Walau bagaimanapun, matlamat kita sebagai rakyat Malaysia adalah untuk berkongsi matlamat kita untuk hidup dengan harmoni dan aman untuk mengatasi segala-galanya. Kesepakatan antara ahli politik dan juga rakyat boleh memberi kesan yang positif terhadap diri kita dari segi politik, ekonomi dan sosial. Perpaduan antara rakyat dan politik boleh mengurangkan kecelaruan persefahaman dan pertikaian yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak dinafikan bahawa ahli politik sebenarnya bertanggungjawab dalam perpaduan kaum. Ia merupakan satu asas penting. Ahli politik juga harus membuktikan sebagai contoh yang baik, kerana mereka selalu kita sebagai rakyat memandang kepada mereka. Jadi mereka harus memberikan menunjukkan sikap yang baik dengan tidak bersifat rasism, dan harus menunjukkan hormat terhadap sesuatu bangsa dan agama lain-lain. Kita haruslah menghormati budaya dan agama orang lain. Selain daripada itu, kita harus berkongsi nilai dalam seperti saling menyertai perayaan masing-masing, kerana agama Islam sendiri memainkan peranan penting di dalam mewujudkan sikap toleransi. Seterusnya, kita juga haruslah membuatkan perbezaan. Kita tidak sepatutnya memberi pendapat itu adalah satu jenayah yang besar, kerana kita sendiri haruslah berfikiran terbuka dan menerima pandangan orang lain untuk kita saling memahami antara satu sama lain. Itu yang membuatkan kita punya perpaduan antara di kaum lebih erat dan lebih kuat. Di Malaysia sendiri, pemimpin haruslah muhasabah diri dan mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam membuat sesuatu keputusan dan tidak mengikut emosi, kerana itu sendiri akan mendorong ke keputusan yang tidak tepat dan boleh menyebabkan sebarang kecelaruan dan boleh menyebabkan tiada keeratan antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini yang terakhir pada saya. Saya akan bertakan tentang kesimpulan. Baiklah, seperti yang kita tahu, seperti yang kawan-kawan saya dah ceritakan tadi, benarlah bahawa dalam nak mencapai satu kata sepakat tu perlu ada, dalam nak mencapai perpaduan tu perlu ada kata sepakat. Jadi pemimpin sepatutnya tunjukkan contoh yang baik dengan cara kita kena dengan cara mereka perlu tunjukkan apa erti perpaduan itu sendiri. Jadi tak bermakna lah kalau kita dah capai kemerdekaan tapi kita still lagi ditakut yang lama, dan kita tak nak jadi lagi peristiwa 13 Mei kan. Jadi itu, dan sebab itulah perpaduan tu, kata sepakat dalam politik itu sangat penting dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi sekian itu dari saya. Sekian, terima